Merdeka! Merdeka! Pada tanggal 31 Ogos 1957, menjadi titik permulaan bebasnya tanah Melayu dari jangkaman penjajah selepas hampir 446 tahun dijajah di tanah sendiri. Kini, pada tahun 2022, negara kita sudah 65 tahun merdeka. Akan tetapi, semakin lama semakin ramai yang hilang nilai cinta akan negara, terutamanya dari kalangan anak-anak muda. Apa yang kita boleh lakukan untuk mengatasi masalah ini? Secara umumnya, Palapis ni adalah pasukan latihan pegawai simpanan. Merupakan salah satu pasukan yang ditubuhkan oleh kerajaan dengan kerjasama pihak universiti untuk melahirkan para pelajar yang berpengetahuan dalam ilmu ketenteraan. Sebenarnya, pada mulanya saya tak tahu pun dekat universiti ni ada pasukan latihan pegawai simpanan iaitu Palapis. Tetapi, ini adalah pendedahan daripada mak saya sendiri. Itu saya panggil Umi saya. Dia yang menceritakan sedikit berkenaan Palapis kerana pada mulanya lepas saya habis matrik, saya ingin menyertai UPNM. Tetapi tidak ada rezeki dan saya masuk ke Universiti Putra Malaysia dan saya join Palapis ni. Kalau dulu, first time saya tengok askar ni, saya sekolah rendah. Itu ada lawatan macam pameran-pameran lah untuk askar ni. Jadi bila dah dapat chance macam masuk UPM ni, tiba-tiba tahu ada Palapis, askar simpanan. Jadi macam menarik kan. Jadi rasalah timbul perasaan nak join tu. Saya berminat untuk menyertai Palapis sebenarnya adalah kerana biasanya orang menyertai Palapis kerana dua benda, iaitu mereka dapat penginapan dan juga allowance. Tapi bila kita kata penginapan dan juga allowance, sebenarnya itu saja tak cukup. Saya berminat untuk mendalami ilmu-ilmu ketenteraan dan juga pegang senjata, kawat dan sebagainya. Masa tu kita orang masuk hutan di UKM, Bangi. Pada hari pertama kita orang masuk tu, hari tu hujan, semalaman hujan. And memang kawasan hutan tu memang basah dan lembap. Sehingga kita orang masing-masing ada dibahagikan kepada dua pelatun. Saya pelatun 1 dan ada squad saya, dia duduk kat pelatun 2. Kita orang ditarik keluar daripada kita orang punya pengkalan. Kita orang duduk dekat markas taktikal. So dalam keadaan yang hujan lebat pada waktu malam, kita orang boleh terlelap dengan hujan turun atas muka, boleh tidur. Pertama sekali cabaran yang saya dapat ialah daripada keluarga sendiri, yang mana nama pun Palapis, askar kan. Jadi keluarga macam tak setuju sangat saya masuk sebab dia cakap
boleh ke saya ambil benda ni, boleh ke saya hadapi cabaran-cabaran yang saya perlu ada macam ketahanan fizikal, mental. Itu yang pertama. Untuk yang keduanya, saya dapat macam cabaran daripada fakulti sendiri, lecturer saya, yang macam dia tak berapa suka sangat saya masuk palapis sebab yelah, dia macam gangguan untuk pembelajaran saya. Antara pengalamannya macam pengalaman masuk hutan. Masuk hutan ni bukan macam kita pergi camping, bawa siap-siap barang apa nak buat, kemah apa semua, tak. Palapis ni masuk sana dengan tangan kosong. Kau bawa cangkul, pergi sana gali, buat kubu, buat tempat tidur sendiri. Tidur, berlantaikan tanah, berbumbungkan langit. Tak ada ubat nyamuk, nyamuk kiri kanan, mandi, mandi hujan je lah. Okay, boleh bayangkan pelajar lain, diorang cuti waktu cuti semester ataupun cuti pertengahan. Tapi untuk para pelajar palapis, diorang kena menjalani aktiviti-aktiviti selama sebulan ataupun 2 minggu dalam masa cuti tersebut. Jadi dekat situ kita boleh tengok kawan-kawan yang lain pergi IOI, pergi lepak, pergi healing orang kata kan. Tapi kita dekat sini pergi tak tidur, pergi berkawat, panas terik, pergi menembak, penat sebagainya. Rancangan saya, insyaAllah saya selepas saya ditauliahkan ni, saya akan untuk palapis boleh pergi, lepas ditauliahkan dia boleh melapor sukarela di mana-mana pasukan. So saya akan melapor sukarela di 3 KAD, iaitu 3 Kor Amor Diraja, di mana camp itu terletak di Camp 6 Brigade, Sungai Petani, Kedah. InsyaAllah kalau ada rezeki, saya akan sambung lagi untuk as pegawai muda kat mana-mana wataniah. Bergantung kepada bagaimana perjalanan saya selepas ni sebagai seorang pelajar, sama ada saya nak teruskan dalam bidang ketenteraan ataupun saya boleh pergi kepada kerajaan, kerja kerajaan ataupun swasta. Kita ni sebagai seorang yang boleh kata berjiwa tentera lah, sebab daripada family background saya pun, pakcik saya askar, ayah saya askar, abang saya askar, dan boleh kata majoriti family saya background unit uniform. So tokoh yang saya sanjungi adalah ni, Lieutenant Adnan. Sebab apa? Sebab dia lah orang yang mengasaskan askar Melayu tu, di mana saya juga amat meminati untuk join Regimen Askar Melayu Diraja ni. Kalau tanpa dia orang yang dulu, kita tak akan ada kat sini pada hari ini. Sebab apa? Sebab ayah saya sendiri pun ditembak oleh pengganas komunis pada masa tu. Bagi saya lah, dalam diri saya tanam, saya fikir, kenapa dia orang sanggup mati untuk negara? Apa tujuan dia orang mati untuk negara? Sedangkan banyak lagi benda lain yang dia orang boleh ceburi, yang dia orang boleh capai. Kenapa dia orang sanggup? So itulah yang membuatkan saya join palapis dan saya cabar diri saya. Kenapa aku join ni? Apa yang saya akan dapat daripada ni? Mungkin saya akan pilih P. Ramlee. P. Ramlee ni dia pelakon, pengarah, pengarang, dan mostly cerita yang dia buat adalah berkaitan dengan patriotik, dan banyak cerita yang dia buat tu ada nilai-nilai yang tersendiri yang mana boleh kita keluarkan, boleh kita ambil pengajaran tu untuk jadikan sebagai satu pedoman dalam hidup kita sendiri. Datuk Onn Jaafar, sebab iaitu salah seorang yang menubuhkan parti UMNO. Sebab dekat sini Datuk Onn Jaafar tidak memperjuangkan keadilan kaum, tapi memperjuangkan keadilan rakyat. Sebab Datuk Onn Jaafar sehingga dia sanggup untuk keluar daripada UMNO kerana ahli parti politiknya tak bersetuju bila mana UMNO ataupun Datuk Onn Jaafar tu sendiri nak buka permohonan kepada kaum-kaum lain. Jadi dekat situ saya nampaklah dia punya perjuangan tu bukan untuk orang Melayu saja, tapi untuk semua kaum. Jadi dekat situ kita nampak dia betul-betul ada satu semangat cinta akan negara, bukan saja untuk kaum dia, tapi kaum lain juga.
semangat-semangat patriotik ni luntur sebab kita terlalu terdedah dengan persekitaran yang tak ada semangat patriotik tu. Sebab apa tau? Sebab budak-budak sekarang dia terlalu asyik dengan gadget-gadget yang tersendiri. Ada je yang banyak terpengaruh dengan budaya-budaya barat dan sehingga dia lupa dengan budaya-budaya sendiri. Tapi pada pandangan saya macam benda-benda yang macam gadget ni dia sangat-sangat melalaikan budak-budak sekarang yang kalau dulu budak-budak akan selalu keluar untuk buat aktiviti masing-masing. Tapi sekarang budak-budak sekarang ni hanya duduk dalam bilik main dengan gadget mereka sehingga lupa dengan apa yang jadi dekat dunia luar. Kita boleh lihat anak muda sekarang hilangnya mereka punya semangat patriotik ataupun kita boleh kata wawasan dalam hidup mereka. Jadi untuk kita tahu, kita kena lihat apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat dan apa yang mereka selalu lakukan. Jadi dekat sini kita boleh lihat mereka selalu dengar hiburan-hiburan macam K-pop, K-drama ataupun filem di luar negara yang menunjukkan cinta akan negara luar ataupun akan orang barat sendiri. Peranan semua pihak, bukan sekadar daripada mengharapkan kerajaan atau institusi-institusi yang berpengaruh. Sekarang kan perlu menekankan lagi pendidikan yang untuk anak-anak sekolah rendah ke adik-adik sekolah rendah tu, sekolah menengah perlu tekankan dari orang kata biar melentur buluh tu dari rebungnya. So daripada sekolah lagi, daripada diorang kecil lagi perlu menerapkan benda ni supaya diorang faham apa yang kita dapat hari ni, apa yang kita pijak hari ni, apa yang kita ada hari ni bukanlah sesuatu yang mudah untuk dicapai. Berapa ramai yang telah terkorban untuk kita ada kat sini hari ni. So pertama sekali contoh time hari kemerdekaan lah paling nampak. So daripada situ at least dekat setiap rumah kibar lah, jalur gemilang. Sebab bukan senang kita nak merdeka. Berapa ramai orang yang terkorban. Kita kena fikir tu. Kenapa dia orang sanggup? Sedangkan kita tak kena pergi berperang pun, kita tak perlu nak mati pun untuk kibar bendera tu. So, hargai. At least orang cakap hargailah benda tu. Sebab kita ni, tambah yang duduk kat universiti ni, kita orang yang berpendidikan orang cakap. Kita tak perlu orang nak ketuk. Tak perlu orang nak ajar lah. Kita perlu terapkan minat patriotik ni daripada zaman sekolah lagi. Zaman sekolah rendah, zaman sekolah menengah apa semua tu. Zaman-zaman macam tu, dia agak mudah terpengaruh. Yang mana budak-budak sekolah rendah, dia akan senang dipengaruhi dengan benda-benda yang nampak macam cool lah di mata mereka. Jadi kalau kita boleh banyakkan mungkin lawatan askar-askar, pameran askar-askar di sekolah tu, mungkin mereka akan lebih berminat lah. Macam untuk menyertai, untuk tahu dengan lebih lanjut apa tu askar, macam mana kehidupan askar, apa yang perlu dibuat untuk jadi seorang askar yang berkejaya. Berbalik pada kita kata punca tadi, kita boleh tahu dah sekarang ni apa yang kita boleh tambah baik, apa yang kita boleh kita kata perbaiki. Daripada segi industri hiburan sendiri perlu mengeluarkan lagu-lagu yang berunsur mungkin tradisional ataupun kalau kita kata anak muda sendiri dah tak minat dengan tradisional, kita boleh gabungkan tradisional tu sendiri dengan moden. Untuk kita kita kata menambah minat mereka lah dalam industri muzik tanah air. Dan kalau kita lihat filem-filem pula, sekarang kita ada filem Mat Kilau, kita ada Air Force, kita ada Pascal. Jadi filem-filem sebegitu sebenarnya baik untuk kita tunjukkan kepada masyarakat. Cuma dekat sini kita nampak kurangnya kita kata satu impak yang betul-betul tinggi yang sehingga negara lain pun boleh memandang tinggi pada filem-filem kita. Syarikat penerbitan yang lain boleh mengeluarkan lebih banyak filem ataupun kurang filem tapi kualitinya setanding dengan luar negara.